taqrabuz zina mengingatkan kita bahawa amalan-amalan yang kita lakukan, kita yang akan membuat pilihan sama ada amalan itu baik ataupun buruk. Kita tahu bahawa zina satu perkara yang terlalu mungkar. Umat-umat dahulu dan agama-agama samawi tidak mengiktirafkan tentang zina. Mana-mana kelompok sendiri pun, hatta orang asli dalam hutan pun dia tidak mengiktirafkan perkara zina. Dan kita kena faham bahawa perbuatan itu adalah perbuatan paling jahat dalam sejarah umat kalau berlaku. Kalau umat Bani Israel, orang yang melakukan zina dihukum bunuh. Dan begitu juga umat kita, dalam dibahagikan kepada dua, yang bujang dengan yang dah kahwin. Yang dah kahwin dihukum bunuh. Dan di sini Allah mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Apa maksud hampiri? Adakah berlaku ataupun sebelum? Sebelum. Mesti sebelum. Maksudnya Allah mengarahkan kita berhati-hati dalam membuat pergerakan kita terhadap zina. Maksudnya jangan sampai berlaku. Sebelum berlaku tu, tutup segala pintu-pintu yang menghampiri zina. Okey, cuba buka dalam surah Al-Isra. Surah 13. Okey, surah Al-Isra ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 32 ke surat 49. 49. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Okey. Jadi ayat ini jelas kepada kita, ya. Larangan daripada Allah untuk menyelamatkan kita, umat kita, generasi kita, bahawa jangan hampiri zina. Dan kita tahu bahawa bagaimana menghampiri zina, dia tidak disalahkan pada pihak perempuan, dan ianya juga tidak disalahkan oleh Allah pada pihak lelaki. Tetapi kedua-duanya kena ambil perhatian. Kerana ianya satu kemungkaran diletakkan dalam dosa-dosa besar. Ya, kita kena fikir sebelum kita berhadapan dengan perkara-perkara ini. Kita adalah hamba Allah yang bersih, suci. Terutamanya bagi orang yang ada pangkat, ada nasab, maksudnya dia dari keturunan, kita di keturunan kita suci. Jangan kotorkan keturunan kita dengan perbuatan kita. Jangan kotorkan perjalanan generasi kita yang akan datang dengan perbuatan kita, kesilapan kita. Oleh kerana itu, dalam bab ini Allah dah bagi jalan penyelesaian yang pertama. Okey, buka surah An-Nur. Ya. Dalam surah An-Nur Allah mengisyaratkan kepada kita. Surah 24 dan buka ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi ayat ini mengisyaratkan yang pertama, wahai orang yang beriman, lelaki yang beriman. Jadi siapa yang beriman, dia akan sambut seruan ini. Hendaklah dia menahan pandangannya. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, terdapat dalam Sahih Muslim. Dicatatkan kepada anak Adam ini sebahagian dari
perbuatan zina. Ya, disebabkan kita Allah beri nikmat, kadang-kadang kita terlanjur berlaku. Okey, bermulanya mata melakukan zina. Zina mata apa dia? Melihat, ya. Dan telinga melakukan zina, dan zina dia mendengar. Dan lidah melakukan zina, dan zinanya berkata-kata. Dan tangan melakukan zina, zinanya memukul. Dan kaki melakukan zina dengan berjalan. Dan hati dia yang menjadikan perjalanan itu. Dan kemaluan membenarkan ataupun menidakkan. Dengan arti kata lain, bermulanya zina itu dengan pandangan mata. Ya, pandangan mata. Oleh kerana itu Allah mengarahkan tunduk pandangan mata kita. Ya. Jadi maksud tunduk pandangan mata ni bukan maksudnya tunduk amboi jalan tuara aja kan. Sampai langgar tiang, habis tiang kat depan tu. Tak. Tetapi tunduk apabila kita berjalan tu, nampak perempuan tak tunduk. Janganlah kan. Jangan tunduk semata-mata tu. Kalau ikut zaman Saidina Umar, kalau orang tu berjalan tunduk je, dia katuk. Pun kata, bukan begini jalan orang mukmin. Orang mukmin mesti jalan kan, tak. Tetapi maksud tunduk di sini ialah tunduk bila berhadapan dengan wanita-wanita, tunduk pandangan mata. Ya. Pada ayat ini ulama mengatakan bahawa penglihatan yang pertama ada masalah. Berdalilkan hadis apabila Saidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang penglihatan yang pertama. Rasulullah kata penglihatan yang pertama itu ialah tak sengaja, tak apa. Sedekah pula. Maksudnya tak sengaja. Tapi yang menjadi masalah, jangan kamu ikut dengan penglihatan yang kedua. Kerana bila lihat penglihatan kedua, dia dah jadi lain. Dia mula ada kritikan ataupun adalah bahasa-bahasa yang dia cuba nak huraikan. Itu dia pandangan pertama dan kedua. Berbeza kerana pandangan kedua itu adalah syaitan. Ya, syaitan yang membisikkan dan dia mendatangkan. Ini lelaki dan perempuan. Okey? Jadi, katakan kepada lelaki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dengan arti kata lain, daripada mata bermulanya zina. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak apalah, kita ingat tak apa orang tak tengok kan. Tahap kita pula ustaz kan. Lagi ustaz. Rupanya pakai pula supaya mata hitam. Orang tak perasan. Jangan, Allah nampak. Ya, Allah tahu. Usuk pakai supaya mata hitam. Dia jeling orang sebelah. Ya. Jangan, Allah tahu. Ya subhanallah. Baik. Kemudian Allah mengatakan juga, bukan orang lelaki je. Ya, Allah katakan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Itu pula perempuan. Jadi dia kena tundukkan pandangannya juga, kan? Pada lelaki dia tak boleh juga macam tu. Nak jeling-jeling, kan? Bila jeling-jeling, itu yang jadi juling tu. Okey? Jadi dia kena tunduk pandangan matanya, disebabkan mata kemaluan akan terjaga. Okey? Dan jangan ditonjolkan perhiasannya. Okey. Jadi dalam ayat ini jelas kepada kita arahan Allah untuk menghalang dari berlakunya zina. Ya, berlakunya zina disebabkan pandangan mata. Dan kita sekarang ni satu lagi masalah ialah pandangan mata juga. Mungkin dengan SMS kita berhadapan dengan masalah perkenalan ataupun dengan chatting, apa lagi, dating apa semua, dia akan berlaku lah, kan? Bermula dengan tu sekarang lagi Facebook. Sudah. Lagi sedar, kan? Jangan. Takut kepada Allah dalam bab ini, ya. Jangan. Itu di antara jalan-jalan yang membawa kepada kita berkenalan. Dan berkenalan pun kita nak dating, jumpa, dia akan bermula. Ya, kerana syaitan tidak akan membiarkan kita
Ya, syaitan tidak akan membiarkan kita sehingga kita melakukan perkara yang mungkar. Dan yang menjadi masalahnya perkara ini terlalu mungkar. Ya, kita sangka kita akan selamat, tapi ingat kepada lelaki, godaan perempuan, subhanallah. Ya, subhanallah, ya, menakutkan. Memang menakutkan. Oleh kerana itu kalau agak-agak pening kepala, cepat kahwin. Ya, cari pasangan. Tak, memang dia penting. Tapi yang perempuan pula jangan letak mahal-mahal, kan? Dia akan timbul masalah. Okey. Dan bagi perempuan pula, dia kena faham bahawa, maaf kata, orang lelaki ini memang itulah, kalau dipujuk dia yang mana tak kuat dia akan ikut. Dia ada tindak balas lah tu. Tetapi kalau kita tengok dalam satu buku, dia buat ulasan, ya. Orang barat buat ulasan sendiri. Dia kata wanita-wanita ni, okey, ya, dalam buku ni, wasiat ni, 50 wasiat Rasulullah. Seorang wanita Inggeris, ya, nama dia Lady Cook, dia mengatakan pergaulan antara lelaki dan wanita hanya menguntungkan kaum lelaki-lelaki. Macam itu pula, ya. Bukan bab kahwin ni, sebelum kahwin. Ya, kerana lelaki yang tidak taat, tidak takut kepada Allah, dia akan mempermainkan wanita-wanita. Tahu tak? Wanita-wanita kena tahu, ya. Kita bagi bocor rahsia sikit untuk orang perempuan. Ya, awak tak kahwin, awak tak tahu, kan? Orang perempuan kena tahu, lelaki kalau dia berkenalan saja suka-suka, hanya suka pada mulut sahaja, tidak pada hati. Tetapi wanita kalau dia suka sampai ke hati. Itu pasal lelaki mempergunakan wanita. Kena faham. Lelaki dia tidak akan setia kepada wanita. Ya, jiwa dia tak tahu. Wallahualam. Itu pasal lelaki ada kelebihan dia, Allah bagi peruntukan 4 di sini. Kan? Kerana dia, maksudnya cinta dia tu, sayang dia tu, dia bagikan. Dan kalau dia bercinta, waktu bercinta, dia hanya nakkan sesuatu saja. Kebiasaannya, yang mana tidak tahu. Kebiasaannya. Kalau dia dah dapat, dia akan tinggal. Waktu itulah perempuan mula pening kepala lah, rindu lah, apalah. Akhirnya habis tak pas perasa, kan? Disebabkan benda-benda yang begini. Memang, ya, melalui pengalaman kita, tengoklah siri-siri. Berapa ramai orang yang bercinta berakhir dengan kesedihan. Perempuan tu yang banyak berani. Kerana lelaki dia tidak setia. Dah susah. Maksud dia tidak cinta sepenuh hati. Yang susah, masalah lelaki yang perempuan kena tahu. Dia tidak cinta sepenuh hati. Perempuan, Masya Allah, kalau dia dah kata sayang tu, dia susah nak pilih yang lain. Itu tabiat perempuan. Wallahualam. Itu kehendak Allah. Ini satu nasihat. Itu pasal lelaki, dalam ni dikata, di samping itu kaum wanita selalu dikejar oleh kerakusan yang bertentangan dengan nalurinya. Ya, wanita jadi dia tak boleh nak kontrol perasaan dia. Bila sampai satu tahap, ya, dia mengejar. Ini daripada orang putih sendiri. Selagi pergaulan ini semakin bebas, maka anak-anak hasil penzinaan juga akan semakin banyak. Ini merupakan bencana yang besar bagi wanita. Orang lelaki dia lepas tangan. Betul tak? InsyaAllah lelaki dalam kita punya ni, subhanallah, di kalangan orang takwa, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Amin. Dan begitu juga muslimat kita. Jadi ini di antara ulasan-ulasan dari orang barat sendiri tentang pergaulan bebas. Oleh kerana itu, pergaulan bebas termasuk dalam perkara yang merapatkan kita masalah zina. Ya, kita akan bertanggungjawab.